Encik, saya Hakimi, boleh saya tolong? Ya. Saya memang nak melintas jalan ni, boleh awak tolong saya? Okey. Mari saya bantu ya. Okey, terima kasih tuan. Baik, terima kasih kepada yang bersama kami dalam ruang bicara ni. Kita akan bincang satu topik yang menarik. Tongkat putih, itu yang bakal kita sembang selama sejam bersama dengan panel yang kita jemput khas ke studio. Encik Silaturahim Dahman, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Orang Buta Malaysia, dan juga Saudara Hakimi Hassan, Ketua Pegawai Operasi Yayasan Orang Buta Malaysia. Terima kasih Hakimi dan juga Cikgu. Ya, sama-sama. Ini kali ke berapa cikgu di Bernama TV? Kali ketiga. Tak silap pengiraan lah. Yang lepas-lepas tengok okey lah no. Okey, saya sendiri tak tengok. Orang lain tengok. Tak apa. Macam mana? Dengar pun cukup dah kan. Dengar pun cukup dah. Terima kasih. Kita jemput cikgu dan juga Saudara Hakimi sempena dengan bakal kita sambut pada 15 hari bulan ini, Hari Tongkat Putih. Ini satu hari yang cukup istimewa bagi orang hilang upaya untuk kecacatan mata. Ya. Baik cikgu, apa yang boleh saya nyatakan di awal ni, Yayasan Orang Buta Malaysia ni, apa peranan dan juga tanggungjawab sebenarnya? Baik, pertama sekali terima kasih kepada Cik Dahlan dan Bernama TV kerana memberi ruang kepada saya dalam kapasiti sebagai CEO Yayasan Orang Buta Malaysia untuk memenuhi ruangan bicara malam ini. Yayasan Orang Buta Malaysia ditubuhkan pada tahun 2013 di bawah bahagian Hal Ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri, dan antara lain fungsinya ialah mempromosikan teknologi khas untuk kegunaan OKU penglihatan, serta membela hak OKU penglihatan ini dalam sektor pendidikan, pekerjaan, social, ekonomi dan politik, agar mereka menjadi warga negara yang berdaya saing, kompetitif dan produktif. Bukannya sebagai liability atau tanggungan kepada negara, sebab misi kita adalah mewujudkan satu komuniti di mana OKU penglihatan boleh hidup bersama-sama dengan masyarakat yang tidak OKU pada tahap yang sama rata dan penyertaan penuh. Siapa yang menaung di bawah yayasan ni cikgu? Kami ataupun yayasan ni dianggotai oleh 5 orang pemegang amanah. Saya adalah salah seorangnya. Encik Hakimi di sebelah saya ini juga salah seorang pemegang amanah. Dan 3 orang individu lain lah yang memegang jawatan pemegang amanah ni pada tahap sukarelawan ataupun sebagai sukarelawan, maksud saya. Jadi makna tugas berat juga tu, bukan mudah juga. Baik, tentang apa yang kita lihat Hakimi, apabila ada yayasan seumpama ini, tentulah tanggungjawab yayasan selari dengan kehendak kerajaan umpamanya. Apa yang diperjuangkan oleh yayasan dalam hal ini untuk kepentingan OKU penglihatan ini? Okey, pertama sekali yayasan kita mempunyai objektif, iaitu kita hendak berinklusifkan OKU penglihatan ini di dalam masyarakat umum. Bukan eksklusif inklusifkan. Inklusif. Jadi kita nak inklusifkan. Dan inklusif pun kita hendak ianya dalam selari dengan rancangan-rancangan kerajaan. Okay, umpamanya seperti dengan kemajuan teknologi sekarang, yang mana kita banyak gunakan capaian informasi daripada internet. Bagaimana golongan OKU penglihatan ini untuk capai maklumat daripada internet. Sedangkan yang kita tahu, kalau golongan ability seperti kita boleh dapat banyak ilmu ataupun maklumat daripada media berbeza seperti buku, majalah, newspaper. Tapi kalau untuk OKU penglihatan ni, kita tak ada medium tu, ataupun sangat terbatas. Jadi kita mempromosikan penggunaan teknologi
untuk dapatkan maklumat daripada kemajuan teknologi. Umpamanya seperti kalau kata nak dapatkan maklumat daripada internet ni, kita perlukan software ataupun perisian yang sesuai dan juga hardware yang membolehkan keupayaan untuk capaikan maklumat. Jadi kita nak kurangkan jurang ekonomi dan juga jurang yang mana ketinggalan pada OKU penglihatan ini, yang mana kita akan sekaligus boleh kurangkan juga jurang daripada ekonomi, sosio masyarakat dan juga yang sebagainya. Baik cikgu, daripada diletakkan sebagai golongan yang hanya meraih simpati kepada yang tergolong dalam golongan profesional, apakah yang cuba diatur oleh yayasan khususnya? Di negara kita ada satu akta yang dipanggil Akta Orang Kurang Upaya tahun 2008. Manakala di peringkat antarabangsa kita ada satu convention yang dipanggil Convention on the Rights of Person with Disabilities, ataupun convention untuk orang kurang upaya. Kita menggunakan kedua-dua dokumen penting ini dalam kita mengatur program untuk OKU, kerana kedua-dua dokumen ini telah menggariskan bagaimana cara untuk mencapai matlamat dalam kita membela kepentingan golongan OKU penglihatan ini. Penglibatan golongan profesional dalam memartabatkan tahap kehidupan OKU di negara ini, saya rasa berada di tahap yang tidak membimbangkan, ya. Walaupun masih banyak ruang yang boleh diisi oleh golongan ini, tetapi ada penglibatan daripada para academician ataupun akademia, daripada golongan-golongan doktor, ya, ataupun pengamal perubatan, pengamal undang-undang, yang melihat OKU sebagai sebahagian daripada masyarakat yang perlu dimanfaatkan human capital ataupun modal insan daripada kumpulan ini. Kerana adalah satu pembaziran jika golongan ini dibiarkan, sedangkan ramai di kalangan mereka yang boleh berfikir, yang boleh menyumbang kepada pembangunan negara. Ya? Jadi kita sentiasa, sebenarnya pihak yayasan sentiasa bekerja rapat dengan jabatan-jabatan kerajaan, pihak-pihak berkuasa, pihak swasta dan orang individu untuk menginklusifkan golongan ini ke dalam masyarakat. Di antaranya kita amat menggalakkan penglibatan OKU dalam pembikinan polisi, pembikinan dasar, dalam sektor politik misalnya. Kerana kita lihat pada masa ini mungkin tak ada, ya, OKU yang bertanding sebagai adun. Cikgu ada niat nak bertanding ke? Kalau diberi peluang, ya, kalau diberi peluang. Sebab saya melihat itu sebagai peluang untuk nak memperkasakan OKU, ya. Kalau cikgu bertanding, saya campaign manager. InsyaAllah. Itu satu benda yang boleh kita fikirkan juga, apa ni cikgu, satu kepentingan kepada negara sebenarnya. Ya, betul. Ya. Sebab penglibatan ataupun proses menginklusifkan OKU ni bukan setakat memberi allowance bulanan supaya mereka ada makan minum, ya? Betul. Bukan setakat memberi tempat perlindungan supaya ada tempat tinggal. Dia lebih daripada itu. Sebab perkara yang saya selalu sebut kepada ramai orang, OKU adalah manusia biasa yang mempunyai nilai, dan kita harus mencari jalan bagaimana mereka dapat memperkasakan nilai-nilai yang ada dalam diri mereka. Dan mereka ini bukannya artifacts yang rosak yang perlu diletak di dalam kabinet untuk ditonton, ya, ataupun untuk hiburan orang. Kerana sebagai OKU penglihatan, bila saya berjumpa dengan kawan-kawan lama misalnya, dia bagi tangan, bersalam. Kenal saya tak? Dia tanya. Dan bila kita dapat mengenalinya berdasarkan suara ke tangannya, maka bagi dia itu adalah sesuatu yang hebat.
Dia tak tanya pernah tengok saya tak? Dia tak tu tanya. Tanya yang tu kena lempang boleh. Jadi kita nak OKU tu dilihat sebagai salah satu daripada pelbagaian dalam industri kemanusiaan ni, dalam sektor kemanusiaan ni. Kerana manusia dilahir dalam pelbagai keadaan. Ada yang tinggi, yang rendah, yang kecil, yang besar, yang lawa, yang tidak lawa, yang mempunyai bakat yang berbeza-beza. Tapi kita lupa melihat kecacatan itu sebagai salah satu daripada kepelbagaian tadi. Kekuatan tu Jadi ditambah pula dengan istilah kita yang mana OKU ni, OKU tu sendiri telah melabelkan golongan ini sebagai kurang upaya, tidak berupaya, ya? Allahu Akbar. Jadi tapi ini istilah yang sudah diterima ramai. Saya tak bermaksud untuk nak Cikgu pada hakikatnya tak ada suara hati kecil, memang tak setuju lah dia gunakan OKU tu. Saya terima. Saya susah nak komen setuju atau tidak. Tapi saya terima kerana lebih baiklah kita mengistilahkannya OKU daripada istimewa, ya. Kerana ada masa-masanya orang mengkategorikan OKU ni sebagai golongan istimewa, ya. Baik cikgu, kita akan bincang lanjut tentang perkara yang ditimbulkan ini. Menarik pandangan yang dilontarkan oleh Cikgu Silaturahim Dahman, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Orang Buta Malaysia. Dan saya juga menyokong penuh seandainya kekuatan daripada cikgu nyatakan tadi perlu terlibat sama dalam politik negara, itu satu perkara yang besar dan kekuatan yang harus kita sokong. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Tongkat Putih, isu yang kita bincangkan ketika ini. Anda rasa anda fashionista? Masih lagi tercari-cari butik fashion muslimah? Dengan pelbagai tips dan rekaan terbaru mengikut gaya masa kini. Saksikan Hijabsters setiap Isnin 10.30 pagi hanya di Bernama News Channel. Laporan pelbagai dimensi, memaparkan isu semasa, warisan dan budaya serta pelancongan dari dalam dan juga luar negara. Saksikan Jurnal Bernama setiap Ahad 9.30 malam hanya di Bernama News Channel. Berita dan informasi sahih, tepat, mantap. Pertama di lokasi, dari segenap pelusuk negara. Saksikan Buletin Bernama hanya di Bernama News Channel. Kerjasama serumpun antara TV dan Bernama News Channel, memaparkan isu semasa, budaya dan warisan Malaysia Indonesia. Saksikan Salam dari Jakarta setiap Sabtu 9.30 malam hanya di Bernama News Channel. Terima kasih, kita jumpa lagi dalam topik Tongkat Putih yang sedang kita bincangkan. Cuma saya nak pergi kepada Hakimi. Satu perkara yang menarik Hakimi, kepentingan kepada celik IT ni penting. Tak kira lah kita tak berada pada tahap mana, tetapi hakikatnya ini menjelang 2020 ini penguasaan yang harus kita buat, khususnya bagi orang kurang upaya juga. Ya, seperti yang saya sentuh tadi tentang kecapaian, pencapaian kepada maklumat pada internet ni. Jadi bukannya satu ruang yang khusus untuk satu golongan saja. Betul. Maksudnya dia mesti ada accessibility tu pada semua. Ianya hak semua untuk dapatkan maklumat ni.
Jadi begitu juga pada kita dalam Yayasan Orang Buta ni, kita mempromosikan tentang teknologi, iaitu bagaimana kita nak dapatkan maklumat dan juga ilmu yang pantas dan mudah. Kalau kita nak dapatkan melalui hard copy buku, dia melalui proses yang panjang. Jadi kalau kita boleh capai dia melalui online ataupun dia internet, dia jadi lebih pantas. Jadi kalau macam orang luar sana tu, dia tak tahu macam mana orang blind ni, orang kurang upaya ni akses kepada Facebook, akses kepada email, akses kepada internet. Jadi bagi dia orang macam satu benda yang sangat-sangat asing. Jadi sebenarnya memang ada satu perisian, satu software yang dipanggil sebagai voice over ataupun dipanggil screen reader. Maksudnya dekat monitor kita tu, dia membaca apa saja yang ada pada monitor melalui suara. Okey. So, perisian ni kalau kita nak beli, dia dia mencecah sehingga RM3,000. $1,000, $800, $700 macam tu. Mencecah ke RM3,000. Sebab tu selalu saya bercerita dengan cikgu, kalau kita nak beli sebuah laptop, bagi kita $1,500, $2,000 dah okey. Tapi bagi golongan OKU blind ni, mungkin cecah sampai RM5,000. Sebab perisian yang dia orang nak tambah. Tapi kita pun ada juga freeware, iaitu perisian yang percuma. Yang ini kita nak beritahu pada masyarakat luar sana, terutama pada OKU, OK Perihatan, memang ada perisian yang percuma, yang freeware. Jadi kita boleh install dan kita boleh guna pakai. Walaupun ia terdapat kekurangan sana sini, tapi itu memang satu benda yang dia tak dapat akal jadilah kan. Betul. Dan kita akan develop from time to time. Jadi bila maklumat yang kita boleh akses ni kita boleh capai, bermaksud kadar pengetahuan kita bertambah. Jadi saya tak langsung dia membantu daripada segi pekerja, daripada OK Blind, pelajar universiti, pelajar sekolah menengah, pelajar sekolah rendah. Jadi semua boleh akses. Contoh macam anak-anak kita sekarang, aku nak dapatkan latih 2B matematik atau apa boleh dapat dari internet dia. Macam mana dengan OK Blind? Sekarang ni memang tak ada. Bayangkan kalau dia orang boleh akses direct kepada internet, dan software tu boleh baca apa yang ada dekat monitor tu. Dah tentu kadar saing dia orang tu sudah makin kurang, jurang dia tu. Dia orang boleh capai. Jadi ini saya tak langsung, dia dalam jangka panjang dia akan membangunkan juga kadar intelektual dia orang. Lebih kata, orang kata apa, lebih setanding ke boleh capaian tu. Cikgu, kita nak letakkan yang kurang upaya blind ni seiringan dengan mereka yang normal. Apakah sikap rendah diri ni masih tebal di kalangan OKU blind ni? Saya tak nafikanlah sifat merendah diri, sifat malu, sifat takut, bimbang dan sebagainya itu wujud. Tapi apa puncanya? Kita kena melihat kepada punca root cause dia. Mungkin mereka tidak diintegrasikan dalam masyarakat umum sejak dari kecil. Mungkin mereka tidak bersekolah. Mungkin mereka tidak dibenarkan oleh parents atau ahli keluarga untuk bercampur dengan kawan-kawan sekeliling. Mungkin sikap masyarakat sendiri. Mungkin sikap masyarakat sendiri yang terlalu memandang rendah ataupun menganggap orang OKU ni adalah artifak yang pecah yang hanya perlu didisplay dalam gelas. Itu saya kata tadi. Kita gagal melihat OKU tu sebagai salah satu kepelbagaian kemanusiaan. Kita gagal melihat kebijaksanaan yang mungkin ada dalam diri OKU itu sebagai satu aset. Kita hanya melihat kepada fizikal, kekurangan fizikal tu sebagai suatu yang membebankan dan menyusahkan pihak di sekeliling. Tetapi saya rasa kalau masalah-masalah begini kita nak bincangkan pihak mana yang harus disalahkan, OKU ataupun bukan OKU, dia tak selesai. Ibaratkan yang mana dulu, ayam datang dulu kan, telur datang dulu kan, tak selesai. Jadi yang terbaiknya sebenarnya pihak pemerintah, pihak yang membuat dasar, pihak-pihak NGO yang turut membantu pembangunan kumpulan ni harus menggariskan satu garis panduan atau plan tindakan yang strategik
yang boleh dilaksanakan, ya, yang boleh dipraktikkan. Manakala OKU harus menerima plan tindakan yang diberikan itu dan harus pandai mengambil kesempatan daripada program-program yang ada. Ada ibu bapa yang memang enggan, ya, atau OKU sendiri yang enggan berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat, ya. Ataupun sekarang ni dipanggil Jabatan Pembangunan Orang Kurang Upaya lah, satu jabatan baru, atas sebab-sebab, ya, yang banyaklah pelbagai faktor. Di antaranya mungkin tidak ada kesedaran. Yang keduanya tidak ada akses untuk pergi mendaftar kerana mungkin dia tinggal jauh di pendalaman, ya. Yang ketiganya, mereka banyak bertanya, apa faedah yang saya dapat jika saya berdaftar? Adakah pendaftaran ini hanya membantu statistik jabatan yang berkaitan? Ya, saya rasa itu soalan yang tidak adil lah, ya. Minta maaf lah, kerana saya berpendapat daripada statistik lah yang membolehkan pihak-pihak berkuasa menggariskan apa yang perlu dibuat untuk kumpulan ini, ya. Kalau kita tengok statistik WHO, World Health Organization, ya, pada masa ini sekurang-kurangnya 15% daripada penduduk dunia adalah OKU. 15% tu bersamaan dengan 1 bilion. Besar. 1 bilion. Bukannya angka yang kecil. OKU penglihatan saja dianggarkan 285 juta. Ya, 285 juta. Dan 45% daripada 285 juta ni tinggal di Asia dan negara-negara membangun. Ya, itu angka yang besar. Maka bertolak dari situlah yang kerajaan Malaysia mengeluarkan OKU Act tahun 2008, UN mengeluarkan CRPD yang saya sebutkan awal tadi, dan yang terbaru saya difahamkan JPOKU, Jabatan Pembangunan OKU, telah melancarkan satu pelan tindakan, ya, yang mana dalam pelan tindakan Blue Ocean Strategy ni digariskan 11 perkara, kalau tak silap saya, yang harus dilakukan dalam memperkasakan kumpulan-kumpulan OKU yang terdapat di Malaysia ini. Baru-baru ni Paralimpik, ya, telah menggegarkan Malaysia. Saya mengistilahkan memberi satu gegaran hebat, ya. Kerana kita mengharapkan Olimpik yang membawa emas baru ni, tapi Paralimpik yang membawa emas. Walaupun ada pendapat yang mengatakan Paralimpik ni sukan yang separuh profesional, maka sedang mendapat pingat emas. Tapi kita kena ingat, itu adalah peringkat dunia, peringkat antarabangsa, dan yang bertanding tu semuanya sama taraf, ya? Semuanya telah menjalani latihan intensif ke arah mendapat emas, ya. Dan yang apa yang menariknya, ini yang saya puji, ya, yang Yayasan Orang Buta Malaysia puji sikap yang berhormat Menteri Kementerian Belia dan Sukan ni, YB Khairi Jamaluddin, yang memang melihat perkembangan itu sebagai sesuatu yang positif dan tidak harus didiskriminasikan, tidak harus dilihat sebagai sesuatu yang low standard, ya. Di mana beliau sendiri menyambut kepulangan atlet ini di mana, di KLIA, kemudian mengarakkan mereka di sekitar KL dan Putrajaya, begitulah lebih kurang, ya. Dan sebelum itu, semasa sukan tu berlangsung, YAB Perdana Menteri sendiri dalam Twitternya, ya, tak putus-putus bercakap tentang kejayaan di mana, di Brazil pada masa itu, Sao Paulo. KJ ni, Khairi Jamaluddin, maksud saya, YB Khairi Jamaluddin, dalam Facebooknya hari-hari, ya, menceritakan tentang kejayaan 3 orang yang mendapat pingat emas ini. Dan kalau kita tengok kesungguhan tu, terutamanya acara 400 meter wanita, kategori mana saya tak ingat, yang sepatutnya peserta kita dapat tempat ke-3 pingat gangsa, tetapi kerana taktik yang digunakan oleh peserta yang lagi satu tu menjatuhkan badan di garisan penamat tu, ya, itu menunjukkan betapa bersungguhnya dia orang ni nak ambil pingat tu. Kreatif. Dia kreatif, maknanya dia bersungguh. Dia sanggup
mengambil risiko mencederakan diri terbang dia. pun tak apa. Terbang pun tak apa. Asalkan dia dapat pingat gangsa itu untuk negara dia. Betul. Untuk negara dia, bukan dia untuk diri dia sangat ya. Sebab untuk diri dia itu dah pastilah sebab dia peserta. Tapi yang dia nak julang tu untuk negara dia. Jadi saya rasa kita tak boleh memandang rendah ya. Dan perkara lagi yang saya nak highlight dalam sukan Paralimpik Rio Brazil ni, semua pingat diinklusifkan, di mana semua pingat ada label braille, emas, perak, gangsa. Jadi kalau orang buta yang dapat pingat emas tu, dia boleh baca ini pingat emas. Satu. Yang kedua, setiap pingat tu dia ada bunyi. Kalau emas bunyinya nyaring begini. Kalau perak bunyinya begini. Kalau gangsa bunyinya begini. Saya pun tak dapat dengar, tak berpeluang dengar ketiga-tiga pingat tu. Tetapi saya dapat bayangkanlah, sebab orang buta melihat melalui pendengaran dan melalui sentuhan. Bila ada braille, bila ada bunyi, itu maknanya penganjur mengambil kira hingga ke tahap yang begitu teliti ya. Inklusif. Very very comprehensive yang dia fikirkan. Jadi sampai masanya kita melihat bagaimana kita nak menginklusifkan OKU di negara ini dalam semua aspek kehidupan ya. Bukan setakat bagi makan minum, bagi makan dan pakai, rumah. Itu benda yang asas. Cacat atau tak cacat kena ada benda tu ya. Termasuk orang-orang peribumi yang tinggal di dalam pendalaman hutan pun memiliki semua itu. Makan minum, tempat tinggal. Kita nak bagi cikgu minum dulu. Kerana kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini kita akan terus berbincang menarik apa yang diketengahkan oleh Cikgu Silaturahim Dahman tadi tentang kita bangga dengan apa yang dicetuskan oleh golongan kurang upaya ini. Bukan mudah untuk memenangi memenangi pingat emas, apatah lagi mencipta rekod dunia. Itu satu benda yang kita rasa bangga, dan kita akan bincang terus tongkat putih, topik yang kita pilih pada kali ini. Jumpa lagi. Dan informasi sahih, tepat, mantap. Pertama di lokasi, dari segenap pelusuk negara. Saksikan buletin bernama hanya di Bernama News Channel. Sebuah rancangan baru yang meliputi segala aspek pendidikan. Dengan pengacara anda, Cikgu Nazim. Pengalaman selama 25 tahun dalam pendidikan. Kata-kata hikmah daripada Cikgu Mariam. Dibelenggu kebankrapan semuanya bukan pilihan. Saya pernah cuba dibantu, namun saya tidak hiraukannya kerana saya merasakan MDI akan bertindak kejam terhadap saya. Sehinggalah kebankrapan mula mengganggu hidup saya. Saya hilang punca untuk meneruskan kehidupan. Akaun saya dibekukan. Apa nasib keluarga saya? Selama ini saya menyangka MDI zalim yang membangkrapkan saya. Ternyata sangkaan saya meleset sama sekali. Jabatan Insolvensi Malaysia, bukan kami yang membangkrapkan anda. Jangan takut atau risau untuk tampil ke depan. Berilah kerjasama agar kami dapat membantu anda. Layari www.insolvency.gov.my. Block B and Block C. Please vacate the seat blocks. Mengungkap kisah jenayah dan bencana. Episod kehidupan dijadikan tauladan. Segalanya diceritakan selama setengah jam dalam rancangan B-File. Setiap Jumaat 9.30 malam hanya di Bernama News Channel.
Terima kasih kerana masih lagi bersama kami di Ruang Bicara, dan topik yang kita bincangkan ini Hari Tongkat Putih bersama dengan panel ataupun tetamu yang cukup istimewa, Cikgu Silatul Rahim Dahman, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Orang Buta Malaysia, dan juga Cik Hakimi Hassan, Ketua Pegawai Operasi Yayasan Orang Buta Malaysia. Cuma satu perkara yang menarik untuk kita bincangkan juga, Hakimi, tentang sokongan daripada kerajaan terhadap orang-orang kurang upaya ini. Sudah banyak ada mesra OKU ini dalam pelbagai aspek diketengahkan. Cuma perlu peningkatan ataupun perlu kesedaran. Apakah perjuangan yang cuba dimainkan oleh yayasan untuk memastikan bahawa apa yang diberikan oleh kerajaan dimanfaat sepenuhnya dan tidak dimonopoli oleh orang-orang normal semata-mata? Silakan. Okey, kita memahami dan kita tahu yang kerajaan memperuntukkan 1% kaki tangan awam diberikan pada OKU. Dan kita pun tahu kerajaan memang sentiasa terbuka lah untuk menerima golongan OKU ni bekerja di dalam agensi ataupun jabatan. Cuma kadang-kadang yang kita agak rasa macam dengan sedikit kekurangan yang kita rasa ni apabila masyarakat tu sendiri tak dapat menerima orang kata heart and soul kehadiran OKU ni. Sebab tu kita turut membantu daripada segi awareness program, campaign, bagaimana nak memposisikan OKU penglihatan ni betul-betul dalam komuniti kita. Sebenarnya diorang ni adalah part of the world, sebahagian daripada kita. Bukannya mereka berada asing di luar sana. Betul. Jadi kita pun ada buat beberapa siri kempen kesedaran bagaimana nak approach ataupun nak membantu OKU penglihatan seperti yang kita komik ni. Kita terbitkan komik ni. Komik mungkin boleh tunjuk kat kamera kita tengok. Apa yang perlu dilakukan jika bertemu dengan OKU penglihatan. Dalam komik ni kita ada nyatakan jika kita ternampak OKU penglihatan di tepi jalan ataupun di mana-mana dan kita rasakan dia perlukan bantuan, macam mana kita nak bagi bantuan, nak dengan cara yang betul. Jadi kita ada gariskanlah dalam bentuk komik supaya dia lebih nampak santai. Tak adalah macam ini dalam komik mungkin orang tak baca, tapi secara langsung dengan saya cakap, kalau saya berjumpa dengan apa perlu yang saya buat di traffic light dan nak melintas, apa yang perlu? Contohnya katakan kita jumpa di traffic light. Yang pertama, kita dalam komik ni kita gariskan konsep 3A. 3A yang pertama approach, yang kedua kita ask, yang ketiga kita assist. Approach ni ada dua cara. Yang pertama melalui suara, yang kedua sentuhan. Kalau kita lelaki dengan lelaki, kita sentuhan lah, lebih mudah. Tapi dia tak ada yang latah, sentuh tu pang bagi itulah dia approach ni, kita kena guna intonasi yang betul lah. Buat latah kita sergah dia. Ada latah je orang ni. Kebiasaannya dia bimbang yang sentuh atau yang memegang dia itu bukan orang yang berniat untuk membantu, ya. Ada maksud lain. Dia tak sudah tahu. Mungkin merompak ke apa. Berlaku juga. Jadi kita tanya dia, kita perkenalkan dia dulu. Contoh macam saya Hakimi. Jadi, macam dalam video tadi. Kita perkenalkan dia, saya Hakimi. Kemudian kita perkenalkan, kita approach, kemudian kita tanya dia, cik perlukan bantuan? Kalau perlukan bantuan, boleh saya bantu? Kita tanya dia. Kemudian kalau dia kata saya nak melintas jalan, ni dalam ni dia baru kita gunakan teknik bawa dia lintas jalan. Itu ada teknik lah. Teknik ni kita jangan tarik dia. Teknik ni kita senjoh tarik tak boleh kan. Lazim ni dia orang akan pegang di bahagian lengan kita ataupun bahu. Dia di belakang kita lah. Dia belakang kita. Kita berada satu step di depan. Jadi bila kita berjalan tu, kalau ada longkang, ada split level, kita akan maklumkan. Ada yang tarik tongkat tu pun tak kena kan? Tak betul. Tak betul kan? Lagi tak betul je buat daya kat orang tu. Ibaratkan dia buka spek mata kita lah kan. Tongkat tu ibaratkan mata kan? Bila kita angkat tongkat, maknanya kita cabut mata dari dia lah. Cuma satu je masih ada ke sikap dia letakkan macam golongan OKU penglihatan ni kelas kedua, terutamanya dari segi peluang pekerjaan dan sebagainya majikan ini mungkin berlaku sepengetahuan cikgu?
Memang wujudlah ya. Memang ada di dalam, bukan dalam masyarakat kita saja. Saya fikir ini masalah global ya. Masalah yang dihadapi oleh semua OKU yang saya temui di merata dunia ya. Minggu lepas misalnya kami berada di Bandung, Indonesia untuk program pendidikan khas di Bandung. Cerita yang sama juga dibangkitkan ya. Majikan sebagai majikan, mereka nak mencari pekerja yang boleh buat multitasking. Boleh buat pelbagai semua tugas, boleh buat kerja office, pada masa yang sama boleh keluar buat kerja di luar, di mana kalau orang buta, orang kursi roda memang tak boleh tu ya. Apa yang kita nak perjuangkan atau yang kita nak majikan sedar, ada jawatan-jawatan yang bersesuaian untuk OKU ya. Sebagai contoh yang paling mudah, telefonis. Orang buta boleh buat kerana benda ni monotonous. Dia duduk satu tempat, jawab telefon pagi sampai ke petang ya. Lagi satu pekerjaan yang saya fikir terbaik, research, penyelidikan, cari bahan, kemudian compilekan bahan-bahan itu sebagai maklumat untuk kegunaan sesuatu jabatan. Itu OKU boleh buat sebab dia lebih kepada duduk di hadapan komputer, buat pencarian melalui Google ya. Kalau ada pun pergerakan yang terlibat seperti pergi jumpa klien di mana-mana kementerian, jabatan atau pertubuhan lain untuk maklumat tambahan, itu berada di tahap yang minimum ya. Saya fikirlah salah satu approach atau pendekatan yang kita boleh buat ya, kita ada job street sebagai contoh ya. Tetapi job street tu lebih kepada untuk orang yang tidak OKU normal. Kita kena ada satu job street for the disabled. Betul. Job street so far tak ada. Tak ada. Saya tak tahu pihak mana yang boleh ambil cabaran itu, tapi bila ada job street for the OKU ni, maka semua OKU ni boleh berdaftar, submit resume, kemudian majikan-majikan tahu di mana nak cari bila dia memerlukan pekerja yang OKU. Tahu? Itu satu benda yang boleh dipikirkan lah, ataupun satu cabaran yang boleh diambil. Lagi satu pendekatan ya, kita kena fikir secara reverse psychology. Sekarang ni pekerja yang mencari kerja, ataupun dalam English dia panggil job seekers look for the job. Employment tau. Sekarang kita terbalikkan keadaan. Job givers ya, orang yang nak bagi kerja ni mencari pekerja ya. Senario ni kita kena ubah. Sebenarnya kalau kita boleh capai matlamat ini, faedahnya bukan untuk OKU saja, untuk semua orang ya, untuk semua orang. Kerana kita dah lama mendengar bila orang habis belajar dapat ijazah, langkah pertamanya mencari kerja lah. Betul. Mengapa tidak majikan yang mula mencari orang untuk bekerja? Jadi memang mungkin dia wujud di sesetengah institusi di mana belum graduate lagi, dah ada majikan yang datang interview ya, dan masa ke semasa ada majikan yang bergerak daripada satu komuniti ke satu komuniti mencari orang yang sesuai untuk jawatan yang nak diisinya. Tetapi itu mungkin dalam skala yang kecil tau. Kita kena melihat melaksanakan perkara itu dalam skala yang besar-besaran ya. Tapi yang bagusnya itulah, saya kata kita cuba wujudkan job street for the disabled ya? Bukan hanya untuk orang normal saja. Baik Hakimi, bila kita bercakap tentang ni Hari Tongkat Putih sedunia ni 15 Oktober Ya, 15 Oktober. Diraihkan setiap 15 Oktober. Satu pendekatan yang cuba membawa kesedaran masyarakat dan juga cuba menyatakan bahawa sikap monopoli golongan normal ni perlu dikawal kerana orang kurang upaya penglihatan umpamanya, sebahagian daripada masyarakat yang harus diperjuangkan. Mungkin ada pencerahan tentang itu. Hari Tongkat Putih sedunia ni sebenarnya dia ni adalah meraihkan tongkat putih itu sebagai simbol kebebasan. Kebebasan untuk bergerak, kebebasan untuk duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan golongan lain. Jadi sama juga kalau macam pergi dari segi pekerjaan, maksudnya ada pekerjaan yang sesuai untuk dia orang.
Ya, sama juga dalam bidang-bidang lain. Kalau kita tengok dulu zaman Rasulullah dulu, Ibnu Maktum diberi tanggungjawab kalau tak salah sampai 6 kali untuk mentadbir Madinah tu ketika Rasulullah keluar. Jadi dari segi agama apa, kita melihat mereka ni diberi satu taraf yang cukup istimewa oleh Rasulullah. Jadi macam kita sekarang ni pun kita boleh mengambil iktibar, mengambil daripada sejarah tu. Ada yang bersesuaian, cuma kita tak enough look for that. Kan? Jadi benda ni memang kita kena sentiasa from time to time kita kena perbaiki. Ada accessibility, ada accessibility kepada bangunan, accessibility kepada internet. Memang tak banyak website yang boleh accessible pada blind sebenarnya. Cuma saya tengok satu, kadang-kadang mesra OKU ni, tempat jalan dia tu, tempat jalan line kuning tu, line kuning tu bagus tu, tetapi maintenance dia tak bagus, cikgu. Bila akak kayu tu dah naik pecah, dia bawa kot lain lah kan. Elok jalan nak pergi kot kiri, dia pergi tolak ke kanan. Tak apa, kita akan bincang selepas ini, kerana mungkin saya nak tanya cikgu tentang kefahaman beliau tentang pentingnya orang OKU ni berada dalam saf kepimpinan politik negara, kerana ini sebahagian daripada perjuangan yang harus diletakkan, kerana perjuangan untuk menegakkan perkara-perkara ini penting, dan suara hati harus keluar daripada golongan kurang upaya yang memperjuangkan sejak sekian lama. Cikgu baik, kita akan bincang selepas ini, jangan ke mana-mana. Bernama News Channel dan Antara TV memaparkan isu semasa, budaya dan warisan Malaysia Indonesia. Saksikan Salam dari Kuala Lumpur 9.30 malam hanya di Bernama News Channel. Boleh curia, boleh kanggena, cik. Menampilkan tetamu istimewa setiap minggu. Memasak dan berkongsi kejayaan. Pelbagai resepi dan pengalaman. Saksikan Famous to Famous bersama Serena Rizwan setiap Khamis 10.30 pagi. Hanya di Bernama News Channel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau beli barang kat sini juga? Mestilah, sebab barangan dekat sini harganya berpatutan. Kualitinya bagus, persekitaran bersih. Ada satu lagi, KPDNKK dah menyediakan portal perkhidmatan pengguna. Macam dekat ujung tua. Jadi kalau ada apa-apa masalah, boleh buat aduan dekat situ. Kalau nak timbang berat barang yang nak beli pun boleh. Habis kalau tak ada kaunter pengguna tu, macam mana? Ada 2 aplikasi yang dah disediakan oleh KPDNKK untuk kita buat semakan harga dan juga aduan. Satu nama dia My Kira GST dan satu lagi Easy Adu. Jadi kalau ada apa-apa masalah, bolehlah terus dia telefon ke talian pengguna. Nombor dia 1800 886 800. Oi, mulai sekarang ni maknanya kita dah boleh jadi pengguna yang bijak lah ni. Mestilah. Baik, terima kasih. Kita jumpa lagi. Hari Tongkat Putih Sedunia itu yang kita bincangkan. Cuma cikgu, saya nak betul terang. Mungkin kalau tak betul, cikgu boleh sanggah. Saya tengok golongan kurang upaya ni kadang-kadang dilihat lebihnya ketika bulan puasa saja. Bagi makan bertimbun-timbun hingga lebih kadang-kadang kan. Tetapi bulan-bulan lain tak boleh makan ke? Jadi itu perkara yang kadang-kadang menimbulkan rasa kecil hati, rasa terpinggir oleh golongan kurang upaya. Cikgu nampak bagaimana kita nak guna pemikiran orang kurang upaya ini? Dari segi syarak, ramai orang ingin bersedekah dan meningkatkan kebaikan di bulan Ramadan sebab ia memberi pahala dan keberkatan yang lebih. Tetapi
saya ni sebagai manusia biasa, orang awam, bukannya ustaz ataupun pendakwa. Saya nak menyerulah kepada diri saya, anak bini saya, keluarga, orang di sekeliling saya, ya, dan masyarakat yang umum yang saya kenal atau tidak, pemimpin-pemimpin atasan. Orang OKU ni bukan hanya perlukan bantuan atau sokongan dalam bulan Ramadan sahaja, ya. Jangan melihat mereka ketika kita nak cari pahala. Mereka ni bukannya gateway untuk kita masuk ke dalam syurga, ya. Salah satu gateway, but not the only gateway, ya. Kalau mu'alaf kita cari bila nak bagi zakat, salah tu. Betul. Kita kena mencari mereka ketika kita nak mendidik mereka dalam hal agama dan sebagainya lah, ya. Jadi di Yayasan Orang Buta Malaysia, kami membangunkan pelbagai teknologi. Semua ini memerlukan kos, memerlukan tenaga pakar, ya, memerlukan partner ataupun rakan kongsi, rakan kerja. Jadi why not? Mengapa tidak cuba masuk ke dalam laman web kami dan lihat apa projek yang anda, tuan-puan di luar sana boleh bantu. Tak semestinya dari segi kewangan, ya. Boleh membantu sebagai sukarelawan, boleh membantu dalam program-program yang kami adakan sepanjang tahun, boleh bantu sambungkan kami kepada penderma-penderma yang mungkin tuan-puan sekalian kenal, ya. Kerana setiap kali kita bercakap tentang berilah bantuan kepada yayasan, berilah bantuan kepada OKU, ramai orang akan respon, kami sendiri pun susah, tak cukup wang. Seolah-olah bila cakap bantu, seolah-olah bantu tu duit. Salah, ya. Jadi macam Cik Dahlan kata tadi, kami orang OKU, manusia biasa yang perlu makan setiap hari, ya. Bukan bulan puasa saja. Bukan bulan puasa saja. Kadang bulan Ramadan berebut, semua nak datang pada 15 Ramadan, berebut 17 Ramadan, berebut pada malam nuzul Al-Quran, ya. Jadi bila kami tolak, ada yang mongot ni, yang susah bila kita nak bagi tak nak terima. Sombong pula pak ni. Kita pun kita terima, cuma kalau dah berlebihan kita tak nak ambil dan bazirkan, ya. Jadi tak apa, itu isu lain. Isu yang saya nak sebut di sini, kita harus mengeluarkan zakat atau fitrah ataupun sedekah atau bantuan itu dalam konteks holistik, dalam konteks yang menyeluruh. Jadi saya merayulah sangat. Layari website kami mfb.org.my, ya. MFB itu maksudnya Malaysian Foundation for the Blind.org.my, atau cari Facebook kami, ya, Malaysian Foundation for the Blind. Dan tolong like pada page kami ni, kerana kami suka sekali mendapat likers. Dalam konteks zaman sekarang ni, social media memainkan peranan yang penting, ya. Lagi banyak likers, mungkin lagi banyak sumbangan yang masuk, kerana sesetengah penyumbang, ya, penderma menilai berdasarkan kita punya keaktifan, kita punya populariti, kan. Cikgu, saya nak celah tadi pada soalan saya tentang keterlibatan orang kurang upaya dalam politik tanah air. Apa pentingnya berada di parlimen, pentingnya berada di Dewan Negara, ataupun di peringkat-peringkat kerajaan negeri. Dulu ada senator, tapi dah digantikan sekarang, ada juga senator yang berada kursi roda, ya. Betul. Itu apa yang cikgu rasa sekarang ni? Pertama sekali kita ucap tahniah dan terima kasih kepada Allahyarham Profesor Ismail Saleh, ya, yang banyak berjasa, bukan kepada OKU, malahan kepada pembangunan ekonomi negara, ya, dan juga dalam sektor pendidikan negara. Tetapi takkanlah dalam 30 juta lah kita anggap rakyat Malaysia sekarang ni, hanya seorang aja yang layak. Suka saya sebut di sinilah, ramai OKU yang mempunyai kebijaksanaan yang belum dimanfaatkan, ya. Jadi berlaku pembaziran sumber manusia di situ. Jadi mungkin dah sampai masa, kalau tak menjadi satu kesalahan, saya menyerulah, saya merayu kepada Yang Amat Berhormat
Perdana Menteri Malaysia dengan rendah dirinya, dan juga kepada kerajaan yang memerintah melihat, mengenal pasti, ya, atau membangunkan beberapa orang calon yang layak untuk bertanding dan menjadi pemimpin, sama ada di peringkat negeri ataupun di peringkat parlimen lah. Jika ada yang layak, ya. Itu tak semestinya kerana perlu ada OKU kita pergi pungut saja sebarang OKU, kan. Tak boleh bila juga. dia masuk ke dalam Dewan Undangan Negeri atau Dewan Negara di parlimen, nanti dia tak dapat berfungsi, ya. Tapi kalau kita nak mengatakan tidak ada OKU yang layak, saya fikir itu satu penghinaan, ya. Yeah. Itu satu penghinaan. Macam saya kata tadi lah, kita kena melihat mereka ini manusia yang mempunyai nilai yang perlu diperkasakan, dan bukannya artifacts yang pecah, rosak, yang rosak, yang hanya dipamerkan. Hanya dipamerkan untuk dibelas kasihani dan diberi makan dalam bulan Ramadan, ya. Bukan setakat itu. Jadi kalaulah pihak kerajaan, khususnya yang pemimpin tertinggi yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak, yang telah banyak berjasa sebenarnya di dalam pembangunan aliran arus pembangunan OKU di Malaysia ni, ya, boleh melihat setapak lagi, ya, mengenal pasti mana-mana individu yang berkelayakan, yang boleh bertanding di peringkat negeri maupun parlimen ataupun senator, ya. Memang kita ada seorang senator, tetapi dalam konteks 10 ke 15% penduduk negara yang OKU, mungkin satu senator tidak dapat nak menanganinya, ya. Mungkin perlu ada tambahan, ya. Tetapi itu saya serah kepada barisan tertinggi, ya, kebijaksanaan pihak kerajaan yang memerintah, seperti Barisan Nasional untuk mengkaji, ya. Dan pihak yayasan bersedia untuk berunding dengan pihak kerajaan sekiranya kita hendak mengkaji dan membuat keputusan yang terbaik dalam perkara ini, ya. Baik, Hakimi, sempena dengan Hari Tongkat Putih sedunia, apa benda-benda yang harus diperbaiki dalam masa yang terdekat agar ia meletakkan soal mesra OKU ni boleh kita pertingkatkan? Apa perkara yang boleh kita tambah-tambah? Perkara yang pertama saya rasa yang sangat kritikal adalah infrastruktur, struktur yang bangunan baru, transportation awam. Ini perkara yang sangat kritikal lah, daily life kita, kehidupan hari-hari. Jadi masukkan juga tentang keperluan ni di dalam merancang, ataupun saya tahu memang banyak sekali City Hall, majlis daerah memang selalu buat forum, selalu buat table discussion tentang ini. Tapi saya rasa dia perlu digiatkan lagi, supaya betul-betul dilaksanakan oleh pihak-pihak developer, pemaju dan juga penyedia transport. Yang kedua ni daripada segi pendidikan. Pendidikan ni kita jangan melihat sekadar diorang ni sekadar belajar begitu saja. Belajar ni bukan sekadar buku teks. Belajar ni dia ada elemen-elemen yang lain. Macam kita dulu sekolah dulu, kalau kita belajar buku teks tu tak ada siapa nak baca pun. Yang banyaknya kita buku-buku yang sampingan ni. Paling mudah macam buku kancil-kancil dengan kura-kura, buku-buku begitu yang menarik minat untuk kita, lebih banyak membaca. Dan itu tak ada dalam brain. Jadi kita kena fikirkan cara bagaimana untuk dia orang ni ada benda begini. So di peringkat sekolah rendah, ada juga kekurangan apabila kita tidak ada pengkhususan untuk memahami gaya hidup OKU ni. Maksudnya dalam silibus tertentu, cikgu. Ini perkara yang harus dipertingkatkan di peringkat bawah. Mungkin ada pandangan daripada Hakim. Bagi saya kita kena lebih buka, kena broadenkan pemahaman tentang untuk membangun kat OKU itu lebih lagi inklusif lah. Bukan sekadar kita nak bawa buku teks tu hanya belajar dalam buku teks tu. Maksudnya kalau ini saya nak petik sedikit daripada laporan Mabopa, Malaysian Book Publisher Association lah. Dalam tahun 2009 hingga 2015 publisher telah menerbitkan 120,000 new book title.
yang sighted baca. Dan 0 untuk OKU blind. Wah, tak ada langsung Tiada langsung. So maknanya kita tak apa, kita tak ada kerja tak apa. Sebab tak ada penyediaan, ada penyedia tu. Tapi kita boleh akses dengan teknologi. Banyak laman-laman web yang yang terbitkan e-book. So maknanya kata kita bagi akses kepada pelajar-pelajar ni, pelajar universiti, pelajar sekolah, akses kepada maklumat ni. Ya. Jadi yang ni lebih murah dan lebih cepat dan lebih efektif sebenarnya. Baik, terima kasih Hakimi dan juga Cikgu Silaturahim Dahman yang sudi memberikan gambaran yang menarik, yang bagus tentang orang kurang upaya khususnya penglihatan ini. Hari Tongkat Putih sebenarnya yang berlangsung 15 Oktober ini akan dirayakan dengan pelbagai tujuan, antaranya membawa kesedaran kepada umum tentang bagaimana kita harus meletakkan golongan kurang upaya ini di tahap yang sama rata. Jangan ada soal diskriminasi dan jangan ada soal mengkelaskan mereka ini di kelas yang kedua dan sebagainya. Terima kasih Cikgu. Sama-sama. Terima kasih Hakimi. InsyaAllah kita jumpa di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.